bila kita dah pada zaman ni kita dah tak tahu asal usul muzik tu. So siapa yang boleh bawa muzik dengan baik sebenarnya dia adalah seorang mathematician yang bagus lah sebenarnya, sebab dia boleh menyusun dalam matematik adalah arithmetic. So dia boleh menyusun sehingga kita akan rasa gembira, sedih, rasa mengantuk bila dengar kan. Itulah. Alright, so baru 43. Kita terus pergi ke our lecture today. We go to statistics. So why you need to study statistics? Why? Guys, ada soalan? Ada respon? Kenapa perlu belajar statistik? Why we need to study statistik? Saja. Untuk collect data. Collect data. Kenapa nak collect data? Nak buat analisis. Analisis. Kenapa awak perlukan analisis tu? Maybe sebab nak keluarkan conclusion lah. Conclusion? Tak apa pentingnya belajar kalau setakat nak conclusion. Apa makna dia dalam kehidupan in our life? Untuk cek data yang betul. Yang betul. Kalau salah ke kalau kita ambil data yang salah? Yang salahnya bila kita ambil data yang salah, kita bagi expectation yang salah. So dalam statistik, kalau ada yang dah baca, dah ada kat sini. Kenapa kita nak belajar statistik? Untuk menemukan something baru lah, idea. Daripada data yang kita collect, kita dapat idea. Innovate. Kita boleh innovate yang benda yang sedia ada, kita lebih function ada. Design. Kita boleh maintain service, kita maintain machine and improve the product. So, ni antara benda lah yang kita boleh buat kan. Effect dia, apa yang akan effect? So, dia akan effect kita punya lifestyle lah. Lifestyle dalam in of company, apa yang company tu akan dapat, which is dia akan dapat benda yang bagus lah. So, that's why kalau sekarang, you pernah dengar tak data science, data analysis, big data and so on tu? You pernah dengar? Pernah. So, benda tu lah yang sekarang ni deal. So, that's why sekarang ni sangat compulsory lah untuk you know how to use statistic. But in this subject is specific to statistics engineering. So, apa yang kita akan belajar is a basic subject lah untuk ni. And then siapa yang pernah ambil AdMed, dia untuk chapter 1 tak ada masalah lah. So, kita ada statistical literacy, statistical thinking, statistical reasoning, variability. So, variable yang ni you all boleh baca sendiri kot saya rasa. So, variable is any measure or attribute of interest that could be differ for different subject and object. And variability pula adalah data which is yang variability yang macam kita tengok dia berjaya dah, successive observation are different each time they are collect from the system of phenomena. That is variability and variable. Variable is measure yang kita ambil untuk dapatkan data tu lah. Apa measurement kita, apa variable kita, alright? And then population. Okay, what is population? Population is entire collection of object or individual that been studied. Sample pula kat sini adalah a subset of population containing the observer, object and individual. So apa beza population and sample? Ada beza tak? Ya, apa beza dia? Apa beza dia? Halo, saya soal-soal ni. Tak apalah, soal-soal pun. Okay, ini beza dia. Sample is semua yang ada. Population is semua. Sample is random selected from a population. So kita ada sample. And then kita ada parameter, which is we call it as a new here. Population mean. Mean apa? Tu rata. Yang ni ni adalah mean, sample mean. Population mean, sample mean. Dia punya notation pun dah berubah, which is once you jumpa X bar macam ni, ini adalah bermaksud adalah sample. Meaning dia ambil random from the original data. So original data, kalau kita tak ambil sampel, kita ambil purata, maka kita dapat new kat sini. Okay, this new. Right. Okay, collecting data in engineering. So apa kita boleh ambil daripada macam mana kita boleh ambil data daripada a random sample size. Okay, kat sini kita ada a sample that is selected from a population in such a way that each possible sample is equally to be selected. And simple random sampling pula adalah selecting a sample of size n from population in such a way that each possible sample has equal chance, equally likely to be selected. Okay, that is a simple random sampling. Right. So kita ada
tiga type of study. Kita ada retrospective study by using a sample of historical process dataset from some period of time. Ini kita ambil the previous data untuk kita ambil sebagai dataset daripada selang waktu yang tertentulah yang kita decide untuk kita ni biasa dia ni kita guna untuk kita estimate prediction of air hujan kan, hujan nak turun apa semua. So kita tengok pada distribution of data rainforest lah, rain tu lah turun-turun. So kat situ kita boleh buat estimation lah based on the data and then buat prediction. Dan dalam trading biasa orang akan guna benda ni. So dia ambil data daripada chart harga price tu untuk dia estimate the next what will be happen lah. Right. Then observation study simply observe the process during a period of routine operation. Meaning data yang kita ambil berdasarkan observation, apa yang kita lihat. Okay. So kalau kita nak tengok mungkin kita ambil data, ada certain tu adalah data orang membeli berapa during Ramadan especially kan. So data tu kita tengoklah sebelum Ramadan kita ambil data berapa orang membeli, and then after Ramadan berapa orang membeli. Is it the process, so daripada data tu kita buat analisis and kita akan come out with the conclusion lah, which is benda tu naik turun and apa reason dia. Situ yang paling penting. Sebab daripada situ kita boleh offer something lah untuk membantu. Kalau kita ada satu problem, so kita akan membantu atau offer something benda tu membantu supaya hidup kita lebih mudah. Itu sebenarnya. Dalam hidup ni kita nak mudah kan? Betul tak? Betul. Kalau siapa suka hidup ni susah-susah? Tak nak lah sebenarnya, tapi nak dapat mudah tu something benda yang perlu kita fikir, which is bukanlah kerja mudah. Faham tak? Faham kan maksud saya? Faham. Kita nak hidup mudah. Memang itu prinsipnya daripada dulu sampai sekarang. That's why mathematics ni dia boleh hidup dan berkembang untuk menyelesaikan masalah-masalah orang. Sebab dia memalaskan orang. Orang semua malas. Nak malas tak nak ni nak buat mesin. Tak nak basuh buat mesin basuh. Tak panas buat aircon. Jadi itu keadaan kita. Kita nak malas, nak bersenang-senang, nak berehat-rehat. Tapi nak berehat-rehat bukan senang, nak senang. Something you need to do, which is something like this lah. Kita nak something result untuk kita ni. So, kita kena buat something, which is betul perlukan usaha, perlukan pengamatan, observation, buat sampling. Dan benda tu akhirnya membentuk satu kerajinan juga sebenarnya. And then hasil dia adalah malas lah. Hasilnya sampai kita boleh rasa selesa, best. Itu. Cuma sama juga sekarang, you all boleh je ada pilihan je untuk tak datang kelas, untuk tak online kan, betul tak? Untuk tak belajar, maksudnya tak faham pun tak kisahlah, tapi itu yang you pilih. Tapi kalau you pilih untuk rajin, untuk banyak bertanya, untuk banyak respon, maka you akan dapat something. So kalau boleh you all tanya tu untuk memaham lebih cepat, untuk faham lebih cepat, itu lebih baik. Sebab rugilah bila you live lecture macam ni, and then you tak tanya. So sebenarnya baik you tengok video, right? Betul. So bila kelas adalah masa untuk you all tanya, you try fikir untuk tanya soalan so that you boleh you attend hari ni 2 jam, you dapat something new. Something yang you tak pernah dapat lah sebenarnya. Itu lebih bagus lah. So that semalam, hari ni adalah lebih baik daripada semalam nak dapat something. Cerita lah. So you lah, kena banyak bertanya sebenarnya bila matematik. Kalau you all hafal, you all banyak hafal, you sebenarnya akan mengutip batu letak kat belakang beg. You tengah kelas beg, you letak batu. You hafal. Sebab you tak faham, you tak imagine benda tu. So sangat susah untuk belajar matematik. So saya kalau boleh, jangan hafal. So untuk tidak hafal, apa you perlu buat adalah you tanya. Okay, what is this thing? Why this thing? Mesti ada. And then apa dia punya step-step dia. Cukup itu saja. You akan dapat the kerangka of the structure macam mana you learn statistik. And then insyaAllah you boleh score lah. Dan benda tu bila dah dekat final, benda tu dah tak jadi beban. Because one thing yang statistik, first chapter, second chapter is compulsory to know lah. Kalau you tak boleh nak faham, you akan bring benda tu akan jadi batu kat belakang. And then at the end you akan rasa penat, letih. Rasa menyampah kan, matematik kan. Kenapa study lah, nanti benda tu, perasaan tu akan hadir. Tapi sebenarnya ada di sebaliknya, ada juga yang berperasaan, bestnya dia boleh predict, dia boleh buat something yang macam dia rasa benda tu sangat berguna dalam hidup dia. Dia boleh buat something yang boleh dia nampak apa the next in future dia boleh ni. Berdasarkan matematik, logik punya pemikiran, and then combination lah dengan emosi and so on. Maka apa yang kita dapat adalah excited, interesting. Kita akan nampak bahagian beautiful. Nampak tak rasa? Bila you memudahkan something, apa yang you belajar sangat mudah. So apa-apa yang kita belajar, satu dia saya bagi tips, dan daripada cikgu saya, dia bagi tips. Satu benda mesti ada satu idea dia yang membezakan. And then bila dia ada idea, dia ada method dia. So situ bila you dah pegang situ buat apa yang you akan dapat, you dapat sukses lah. Dan benda tu mudah. Bukannya macam you bawa beban, you kena baca and so on. And then
kat situ apa yang berlaku adalah diri kita. Kita percaya pada diri kita sebab sekarang kita improve diri kita kan. Tapi kalau kita tak percaya pada diri kita, apa yang berlaku? Kita cuba ada usaha untuk meniru lah. Sebab apa? Kita tak percaya pada diri kita. And up, bila kita standby untuk meniru and so on, kita tak improve, satu. And then, apa lagi? And then sebenarnya, dia tidak membantu pun untuk diri kita. Yes, you boleh score, you boleh ni. Tapi, pada akhirnya sebab sikap meniru tu, mentaliti untuk kita meniru tu kuat, maka sebenarnya dia tidak memberi makna sebenar kepada kehidupan you. Bila you ada pernah satu masalah, kat situ you nak tiru siapa? So, kat situ kita akan balik pada diri sendiri. Macam mana kita trust and cara kita deal with the problem. Okay, dah pelaut saya rasa. So, kita pergi ke, tadi kita ada observation, historical process, melalui retrospective, and then kita ada design of experiment. Design experiment ni, kita control the variable and then observe the result and make decision or interference. Dan kita banyak akan bermain dekat design of experiment. Contoh bila you jadi data analysis satu-satu company. So you akan main dengan eksperimen lah, you akan try macam mana you nak minimiskan dia punya cost, macam mana nak optimiskan dia punya production and so on. So in statistik kita ada descriptive statistic and inferential statistic. So descriptive statistic represent quantitative. Quantitative ni apa? Description of manageable form. Quantity, benda yang boleh kira. Boleh kira. Ya. Kualitatif tak boleh kira. So kuantitatif benda boleh kira. That's why bila boleh kira, kita boleh kutip benda tu, letak masuk dalam graphical representative and numerical analysis. Kita ambil data tu untuk buat grafik, gambarkan dia, and then buat analisis based on data. And then inferential statistic adalah to make inference from a sample to reflect the population. Also got inductive reasoning and inductive statistic. So inference based on apa tadi? Design of experiment. So dia berlaku inferential. Maksudnya kita perlu buat inference. Apa inference maksud dia? Inference? Apa maksud inference? Siapa dapat ni saya nak ambil nama lah. Siapa boleh jawab apa maksud inference? Saya ambil nama cepat. Apa maksud inference? Google lah. Conclusion. Belum total conclusion. Okay, nama apa? Sekejap. Nama awak, kejap nama awak kat mana Akif apa tu? Arwah kan? Salah Akif, saya tahu. You letak ni, dekat ni. Nama you apa? Arwah 40. Siapa tadi cakap conclusion? Siapa yang tepat lah saya bagi makan. Okay, conclusion tak apa tepat. So apa maksud inference? Proses, sadar. Inference. Predict. Dia campur predict dengan conclusion tadi. Rujukan reference. Kalau Observation kita lihat. Sekarang kita buat Opinion. hypothesis. Boleh? Hypothesis boleh. Siapa tadi hypothesis? Di sini? Afika. No, Afika kan? Arwai? RY 40. Afika, Arwai 40. Okay, saya tak sini. Tadi yang kata conclusion and kesimpulan conclusion and inference tadi. Apa tadi? So dia adalah conclusion kesimpulan awal, which is benda tu belum tentu berlaku. Kita belum tentu kita dah buat satu kesimpulan. Maksudnya macam gosip dia lah. Macam benda kita tak tahu tapi kita dah benda ni macam faham tak? Macam gosip dia kan. Kita tak tahu, kita based on data kita ada, kita dengar. And then kita buat satu gosip dia, which is itu adalah inference sebenarnya. Inference lah. Kesimpulan awal kita. Which is sebenarnya kita tak tahu benda tu betul ke tak. Okay. So nak tahu betul ke tak, dia based on data and dan sampling yang kita akan dapat nanti. So jom kita belajar macam mana kita nak tahu conclusion tu betul ke tak. So kat sini masih lagi inference. So nanti dia second slide saya rasa. Lebih more to data and so on. So nanti kita akan belajar lah. So yang ni di situ pasal descriptive statistic, which is descriptive, dia describe. So describe apa? Simple summary about a sample and measure in the form of suitable graphical or numerical analysis. Descriptive statistik juga adalah graphical representative. Maksudnya kita describe data tu based on stem and leaf plot, histogram, O'Keeffe, chart, box plot. And numerical analysis adalah measurement lah, measure of central tendency, measure of dispersion, direction and measure of position. Maksud ada measurement lah bila numerical analysis ni dia melibatkan pengiraan. So dia kata kat sini do not allow any conclusion to be made regarding data. Descriptive ni dia ni sikit lah.
we more to kita describe data tu. Macam mana daripada raw data kita represent ke apa. Tu. Inferential statistic adalah make inference about a population using a selected sample. So daripada selected sample, kita buat inference. So kat situ kita akan ada very important in draw a conclusion about a simple data that would represent the actual population. So kat situ dia ada drawing a conclusion about sample data. Okay. And then statistic tests are applied to ensure the conclusion make are based on certain statistical evidence. And then occurrence of sampling error where the selected sample may not perfectly reflect the population. Sometimes sample yang kita ambil, sebab kita ambil random, so benda tu tak very perfect lah untuk menggambarkan population tu. Itu masalah bila kita dekat inferential, maksudnya eksperimen lah ni, remote experiment. So two approach that can be applied, estimate of parameter and testing of hypothesis. So estimate of parameter ni apa? Untuk elak daripada error, maksudnya apa yang kita ambil tu tak lari daripada data, kita ambil estimate of parameter. Parameter ni apa? Parameter ni apa? Senyap dia. Parameter ni apa? Ni cari kat internet tak ada, cari kat slide sebelum ni. Macam scope. Bukan scope. Okey, dapat cari kat slide sebelum ni dah ada dia tulis estimate of parameter untuk menyelesaikan masalah sampling error. Kenapa dia ambil estimate of parameter? Kenapa dia tak ambil estimation of mean? Sebab kalau you pasal kat sini Population. yes, population. Sebab population adalah benda yang sebenar. Maksudnya data yang sebenar yang kita tak ambil sampling. So tadi dia kata bila kita ambil sampling, data ni mesti kemungkinan ada error. Which is bila kita nak kurangkan error, ni, maka kita kena ambil estimation of parameter. So kat situ dah adalah indikator untuk kita paling kurang mengurangkan percentage of sampling error. And testing hypothesis, nanti you akan baca H1 tu. Macam mana kita testing hypothesis mana yang betul. Macam mana kita nak buat hypothesis tu. Kita boleh buat lah. Kita akan baca. So ini ada two approach that we can apply untuk kurangkan risiko untuk dapat error. Okay, for example, decide which part of study represent the descriptive branch of statistics. What conclusion might be drawn from a study using the inferential statistic? So in a large sample of men, age 48 was studied for 18 years. For unmarried men, approximately 70% were alive at age 65. For married men, 90% were alive at 65. So, apa inferential statistik kat sini? Apa dia punya descriptive? Okay, saya bagi masa sikit untuk you fikir. Married man, unmarried man. Married? Man. Married man. Okay, apa dia? Dah ada siapa yang dah peringan. Okay, descriptive involve statement such that, descriptive apa tadi? Yang boleh count, kuantitatif tadi. Ingat tak? Yang boleh kita represent dalam bentuk graph. So, unmarried man involve unmarried men, approximately 70% were alive. And then this statement lah. And then for unmarried men, 90% were alive at 65. A possible inference which is kita buat kesimpulan awal is being married is associated with a longer life for men. Maksudnya inference kita. Kalau kahwin, maka akan jangka hayat hidup lelaki itu lebih lama. Itu adalah kesimpulan awal, which is hanya kesimpulan lah. Dia bukan kuantitatif lah, bukan bermaksud satu data lah. Maksudnya based on kat sini, kita buat satu estimation dengan data yang ada. Sebab 90% ni lagi tinggi daripada 70 bila dia kahwin. Jadi kita punya kesimpulan awal kita, yang kemungkinan tak betul pun kan. Cuba kita ada kesimpulan, which is kita kata bila lelaki tu kahwin, maka dia punya jangka hayat mati dia, jangka hayat hidup dia adalah lebih panjang. Okay, second adalah in a sample of Wall Street analysis, the percentage who incorrectly forecasted high tax earning in the recent year was 44%. So, descriptive kat sini, data kita adalah 44% ni. Is the percentage of Wall Street analysis. Incorrect bla 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 is 44%. So, apa kita punya inference kat sini, which is the stock market is difficult to forecast even for professional. Tak boleh lah. Even dia dah lama pun, dia tak boleh nak forecast dengan betul. Dia ada kemungkinan untuk salah. Itu. Bila dalam saham, walaupun dia adalah profesional, dia tetap akan ada kesilapan dalam membuat keputusan atau membuat gantaan dia. Sebab saham adalah kenaikan harga naik turun itu adalah rezeki yang kalau tahu tu lama dah kaya kan. Even Warren Buffett pun kadang-kadang salah dia ada pernah buat kesilapan dia, tapi dia pandai menguruskan dia punya keuangan menyebabkan dia menjadi profesional. So, cuma sekarang ni isu dia kat sini adalah dia nak kata
And kita boleh kata anything sebenarnya based on this data. Kita boleh kata professional ni mungkin dah nyanyok ke something like that. Kita boleh kata benda lain, tapi tengoklah yang mana yang logik lah kan, based on the situation tu. Okay. Okay, basic term in statistics. Okay, population, the entire collection of data. Sample kita ada portion, kita ambil subset dia. And then parameter tadi ingat, parameter adalah mean daripada population. Statistic is numerical characteristic measure from a random sample of size and of a population. Variable adalah characteristic of individual within the population. Variable ni adalah pemalar apa? Kalau variable ni adalah benda yang kita ubah tu untuk dapatkan data. Observation lah, kita tengok the value of variable for the element. Maksudnya bila observation berlaku, maka daripada variable tu kita boleh dapat, dia mungkin ada 2 kali, 3 kali. Itu adalah value of variable. So kita dapatlah berapa value of the variable yang melalui observation. So dataset is a collection of observation on one or more variable. Okay, ini beza antara population and sample. Yang population is benda yang kita exactly, benda tu adalah data, raw data lah, daripada raw data. So size, kalau kita cakap pasal size, kita ambil big N. Untuk sampling kita ambil randomly selected. So kita notify dia sebagai N data. Mean adalah purata, so dia ada new kat sini and then ada S bar. Variance, kita ada benda ni, square, and then untuk ni adalah S, untuk sample adalah S square. So and so on lah. So reason proportion adalah P big P, ni P bar. So sama dengan standard error of mean, so kat sini dia ada mean kat situ tak? Ni salah ni kan? Standard error of mean. Ya betul dah. Cuma beza dia adalah di sini, dia punya notation kat yang besar. Alright. Data, summary and presentation. So kita ada type of data, kita ada 2 type of data. Kita ada qualitative and quantitative. Quality. Okay, kalau you are confused, you ingat satu je. Yang mana yang boleh bilang? Quantitative. Quantitative. You ingat quantity. Quantity is boleh bilang, meaning qualitative ya, tak boleh nak bilang. So itu je. Ingat satu, automatic. Kalau you confused, you ingat satu je. Yang satu kita tak ingat, dia automatic dia reverse. Macam tu kata teknik lah. So kita first adalah kualitatif dari kuantitatif adalah boleh bilang. So ni quality, benda tak boleh nampak. So we deal with description, kita describe. Bila kualitatif kita describe, kita observe but cannot measure. Maksudnya kita observe by describing the result. Bukan kita boleh measure, maksudnya boleh kutip lah 2 digit dulu, 3 digit dulu. Tu dah nak masak hari tu macam mana? Masalah. Plan apa? Bawang. Tengah membawang. Okay. Oh, dah pukul 10. Tadi pukul 9.30. Jadilah kita 15 minit lagi saya habiskan yang ni. Nanti kita rehat sekejap. And then describe by quality. Dia describe and they can measure in a numerical value but can be classified into 2 or more non-numeric categories. Categories counted and measure. Level of measurement nominal dan ordinal. Contoh, gender. Gender lah. Kan? Lelaki perempuan. Benda tu bolehlah measure. That's why dia split kepada nominal dan ordinal. High color, rank, rating and so on lah. Dia yang buat measurement tu. Macam ranking, rating tu semua, sebenarnya benda tu adalah quality which is kita tak boleh kira. Tapi macam mana dia orang nak kira juga. So dia orang buat rank, dia buat rating, itu je sebenarnya kan. And then quantitative adalah data yang kita boleh kira, measure, describe by quantity, can be categorized into discrete data and continuous data. Apa maksud discrete? Apa maksud continuous? Continuous berterusan. Betul. Discrete? Discrete apa maksud discrete? Discrete matematik. Dia ada discrete matematik. Apa maksud discrete? Tetap. Countable. Tetap. Tetap countable. Okay. Discrete. Discrete ni macam kalau graf lah. Kalau ada graf, kita ada plot. Dot. Jadi benda tu macam isolate satu kan. Continuous ni, dot tu tadi dia ada line dia, continuous. So kat sini, contoh untuk discrete yang maksudnya kita boleh ambil data tu satu. So number of student, different item, benda tu kita boleh ambil kan. And continuous data ni, kita boleh kira. Dia bukan tak boleh kira, kita boleh kira. Tapi dia adalah seperti, dia continue, dia berterusan. Dia tak berhenti, macam masa, tak berhenti kan. So, kita panggil continuous data. Dia berbeza dengan kualitatif. Kualitatif memang totally tak boleh kira. Kan? Boleh kira tak boleh. Gender apa semua ni tak boleh kira. Tapi, masa kita boleh kira. Tapi dia berterusan. High pun, benda tu macam bukan sebiji-sebiji lah kan, betul? Kalau number of student, kita boleh kata 6, 7. Kalau kita kata 7, betul 7, tapi mungkin tahun depan, 3 tahun depan dia berubah weight dia dengan high dia kan. Gitu. Ini beza dia tu lah. So, ingat satu, and then you ingat satu example, which memang senang untuk you ingat. Yang lain, yang kedua tu dia data auto lah. Alright. So data, ni summarize dia, kita ada qualitative and quantitative.
discrete and continuous. Kuantitatif kita ada discrete and continuous. Discrete macam mana? Number of accident. Continuous, masa, age, length, height, weight. And kualitatif lagi tak ada gender, marital status. Benda yang tak boleh kira. Apa lagi benda yang tak boleh kira? Apa? Ha? Kualitatif. Apa kita tak boleh kira? Knowledge yang you ada. Berapa banyak knowledge yang you ada? Tak boleh kira kan? Tapi kita tahu benda tu you ada. Sebab kita nak tahu, kita test lah. Betul. Lepas tu you kena hafal 50. Benda tu tak boleh nak kira. You boleh hafal tak? Tapi macam mana kita nak qualify dia? Kita nak qualify yang you ni adalah ada benda ni. Boleh. You ada master benda ni, maka apa yang dia adalah masuk dalam kategori kualitatif. Maksudnya kita mengkualitikan benda tu secara matematik lah. Macam tu. Sebenarnya benda tu tak dikira pun, kan? Okay. Measurement, scale, and approximation, average. So all data, kita ada kualitatif data and kuantitatif data. Okay, quality. Tengok dia punya, nanti saya kena bahas sikit. Dia punya nota tak konsisten. Sekali kualitatif kat sini, sekali kuantitatif kat sini. Jadi benda ya. Ni kuantitatif belah sini. Kualitatif kat belah sini. Okay, so okay lah. Tapi yang penting yang ni boleh kira Yang ni boleh kira. So sepatutnya dia letak kat sini juga. Okay. So kualitatif, yang boleh kira dulu. Yang boleh kira adalah interval ratio. So contoh sale, account receivable, market share. So apa yang kita boleh buat kat sini, kita cari mean. Measurement dia adalah mean. Measurement dia adalah sale. Approximate average. Ini approximate average. Measurement scale adalah yang ni. Sale. And then quality. Benda yang tak kira, kita buat satu benda adalah kita cari nominal dengan ordinal. So average dia, purata dia adalah kita guna secara gender. Kita cari mode, mana yang paling tinggi. Betul. Kalau ordinal can be in quantitative TV channel ranking. Bila kita ada ranking tu kita boleh buatlah median. Maksudnya kita cari yang tengah-tengah. Kita susun, median kan, kita susun data tu, kita pun cari yang tengah-tengah. Sebab benda tu tak boleh kira. Tapi kalau mean, benda tu boleh kira, kita ambil, kita kira, kita bahagi dengan purata lah. So kita dapat everything tu purata. Contohlah siapa yang pernah buat business, dia buat marketing, dia bayar marketing 5,000, dia dapat sale 200,000. So kat situ dia kena cari berapa mean untuk satu produk yang dia jual. Nampak tak kat situ? Quantity, benda tu kita boleh kira. Sekarang kita tak boleh kira. Contoh yang kita tak boleh kira adalah TV channel. So bila kita tak boleh kira, kita boleh tak kira macam jual barang tadi. Berapa kos kita untuk satu barang? Tak boleh, kita tak boleh kira kan. Bila kita tak boleh kira, kita ambil barang tu, ambil ordinal ni, maksudnya kita contoh TV channel. TV channel kita ada apa? Tier 1, tier 2, tier 3 and so on. So kita buat ranking. Lepas kita susun dia, kita ambil kedudukan. Okay? Keyword dia adalah kat sini adalah kedudukan kat tengah. Okay, kan? Saya lupa saya ada pen. Okay, kedudukan yang kat tengah. Boleh faham tak maksud saya ni? Ke saya bebel orang-orang? Faham. Mudah kan? Mudah ke senang? Senang. Senang dah? Mudah. Senang dah mudah. Alhamdulillah. Okay. Macam mana saya nak ni? Tak masuk eh? Tak keluar. Oh, saya tak tekan. Okay dah. Kenapa dia tak masuk? Kenapa tak boleh pilih? Tak boleh pilih color. Okay ni. So kat sini kita boleh kira. So yang ni adalah median. Median adalah kedudukan. Katakan kita ada X1, X2, X3, X4, X5. So supaya kita mengira kedudukan dia. Yang mana yang tengah? Yang ni kat tengah. So ini adalah jadi median. Kenapa dia jadi kita mengira yang kat tengah? Sebab kita tak boleh cari purata dia. So kita cari kedudukan yang tengah kan. This is position antara this two and this two. So di tengah. So kita consider as a mean. Yang ni macam dia ada dua je. Macam kita nak kira mean dia. Kita cari yang paling tinggi sebab ni dah tak ada pilihan. Ni kan kita tak ada pilihan kan. Okay. So next. Nominal quantitative classification, weakness, measurement, apa ni, bla 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 bla. Note order or ranking can be imposed on the data. So kita tak boleh buat ranking. Boleh tak kita buat ranking untuk gender? Tak boleh kan. Nationality pun tak boleh. Benda tu tak boleh nak di ranking. Kita cuma boleh kategori je ni. So itu dipanggil nominal. Ordinal, benda ni kita boleh ranking, kita boleh grade. Okay, kita boleh gradekan dia. Okay, dan sini kita boleh gradekan dia. Kita boleh collegiate class, maksudnya buat satu kelas, fisherman, sophomore, junior, senior and so on lah. Kelas kan data ikut kategori di ranking. Kita boleh ranking kan, bila kita ranking kita dapat kedudukan. Macam universiti kan, kita tak boleh nak kira kualiti universiti tu, apa yang kita buat adalah kita buat ranking. Dan then kita ada, bila kita ranking kita ambil kat tengah. Kita ambil kedudukan kat tengah pada semua universiti kat dunia. So kita ada kat mana, kat situ kita menggambarkanlah kualiti kita cukup tahap mana lah. Kalau kita berada di bawah, daripada tengah tu maksudnya pada kategori yang teruk lah kan. Itu pentingnya ranking lah. And sama juga grade. So interval ni
kualitatif ke kuantitatif? Tak ingat dah. Tak ingat dah. Interval. Interval adalah Kuantitatif. kuantiti. Kira, yes, boleh kira. Boleh kira, yang ni boleh kira. So dia ada interval, dia ada kategori tapi dalam bentuk interval. Contoh kita ada temperature, boleh kira tapi dalam bentuk interval. Ratio. So dari segi ratio, the highest level of measurement and allow all basic arithmetic operation including division and multiplication. Ratio, ialah ratio, nisbah. 1/2, 2/3. Has a property that a zero point is naturally defined through zero exists. Maksud dia ni. Has the property that a zero point is naturally defined through zero exists. So bila pakai ratio, apa maksud ayat ni? Ni ayat ni, through zero exists. Apa ayat dia? Apa maksud dia? Hello. Apa maksud dia? True result exists. Siapa ada boleh explain? Kali ni bagi makan ya. Siapa nak cuba explain? Has a property that a zero point is naturally defined through zero exists. Apa maksud dia? Nak? Saya tak jadi ya. Ada respon? Ada boleh explain tak? Okey, yang ambil kalkulator. 2/3, tak tahu berapa? Point ke? Itulah point Boleh point lah, kau point. 0.7. Ha? 0.7. 1/2. 0.5. 0.5. Okey, kalau kita letak 1/0. Apa maksud dia? Error. Mass error. So sekarang ni mass error. Okey. 1/2, 0.5. Maksudnya kita ada 2 biji rambut harum manis kan. Mesti harum manis kan. 2 biji harum manis. Nak bagi kepada 4 orang. Akan dapat sebelah orang. Sebelah orang kan. Sekarang ni kita ada 1 biji harum manis. Nak bagi kepada tak ada orang. Dapat apa? Dapat mass error. Ha? Dapat apa tadi? Infinity. You're confused ni. Infinity. Okay, saya buat satu. Okay. 3/4. Infinity, apa maksud infinity? Okay, tadi saya bagi 3/4 dapat berapa kan? Okay, 2/1 dapat 2. And then saya bagi 1/0 adalah undefined. Infinity jadi macam mana? Infinity jadi bila 1 atau 2 bagi 0.00001. Dia dapat apa? Kita tengok. Okay, semula. 2 bagi 0.01. Dapat apa? Dapat 200. Okay. 2 bahagi 0.00001. Ini dia dapat 20,000. Okey, dapat 20,000. Bila makin kecil benda ni, angka-angka ni dapat berapa? Besar lah kan? 2. Kita buatlah. Dot. So bermaksud bila benda ni makin kecil, nombor ni makin besar. So apa yang kita buat? Kita equals to infinity. Right? Boleh? Infinity ni satu benda yang sangat besar. Okay? Jangan confuse. Ramai confuse kat sini. Nombor yang sangat besar. Kalau infinity benda yang sangat besar. Cuma dia tak nak tulis lah. Cuma dia kata there is bila you order the max, there is x approaches to 0.0 dia jadi limit, maka dia akan jadi infinity. Itu confuse dengan yang ni, undefined ni. Undefined ni tak boleh sebab you ada satu harum manis tapi you tak tahu nak bagi kat siapa. So tak boleh nak define lah. That's why keluar mass error. Okay. So kat sini, apa maksud dia? Has a property that 0 point is naturally defined. Maksudnya bila kita bahagi kosong dia undefined. Bermaksud ratio kan portion, kena ada portion tu kan. So bermaksud kita consider kosong tu exist sebab the truth of zero exist. Faham? Sebab zero tu wujud. So kita tak consider this thing happen lah. Maksudnya ni kita eliminate lah this case. Boleh? Kita eliminate this case. Jadi this case will be delete dan consider benda tu adalah kosong. Itu kata dia punya statement tu. Macam tak boleh nak faham kan. Sebab kena dia sakit kepala lah benda ni kan. Okay.
There is ratio height, weight, time and so on lah. So height, weight, time dia ada ratio. Mungkin makin lama masa makin tinggi ataupun makin lama masa makin berat ke. Benda tu based on ratio. So kita boleh based on dia punya ratio lah, dia punya data tu describe based on ratio. And this is exercise. Okay, buatlah exercise ni kejap and kita Okay, next kita ada exercise. Try tak? So first ni apa ni? 50 student? Sample. Simple sebab selected. Second, total item. Population. Population. Yes. The amount of, number 3, the amount of drug injection into rabbit. Dia display of continuous amount. Benda tu boleh kira? Boleh. Yes, 1, 2, apa. Okay. The time is taken for the student to arrive at school by walking. The time. Dia display Continuous. The time. Benda yang bergerak-gerak. Boleh kira tapi dia bergerak secara continuous. Monthly electricity bills. Dia kualitatif ke kuantitatif? Quantitative. Quality. Dia ada quantity. Dia ranking ke tak? Dia ranking. Saya tak suka. Quality kan? Kualitatif. Dia boleh kira. Dia kira apa? Berapa apa dekat bill, meter bill tu kan? Boleh kira lah. So car plate number. Boleh kira lah. Car plate number kan? Quality. So then kita ada group data versus ungroup data. Group data kita organize dia. Ungroup data kita biarkan group tu dalam bentuk raw data je lah. So ni adalah group data, which is kita ada data, mula-mula kita ada data yang berserak and data, and then kita groupkan dia, kita masukkan variable, kita masukkan frekuensi, kita masukkan interval class, dia ada lower limit, upper limit and so on lah, and then frequency of third class and so on. So ni dipanggil group data lah. So group data dia tak boleh tak, benda yang maksudnya sebelum dia dapatkan benda ni, kita dapat satu lagi set of data yang berterabur, which is kita kena kira lah. Okay, the next is part 2. Okay, part tu macam mana kita dapat data, kita nak transform, nak transfer to graphical data presentation. So graphical kita ada berapa? Graphical data presentation, kita ada tabular and chart graph. And depends on the type, nature of the data, whether the data is qualitative or quantitative. Depends juga lah untuk kita present. Yang lebih sesuai, yang lebih senang untuk data analisis dia sebenarnya. Dia konsep idea kat sini, benda ni, data tu untuk senang kita tengok. Which is bila kita tengok tu terus dapat macam balik imagine lah apa benda kita boleh buat. Itu kenapa perlu transform data tu, supaya kita boleh buat inference tadi lah. And then data presentation of qualitative data. So kita ada frequency table, which is the table represent the number of times the observation occur in the data. And then the most popular chart of quality benda tak boleh kira adalah bar chart, column dengan pie chart. Dia benda tak boleh nak kira, biasa kita pakai bar chart, pie chart. Kalau tengok pie chart tu biasanya benda yang tak kira lah, gender, nationality, apa lagi. Pie chart biasanya dia tengok dekat internet, dia represent apa biasanya? Race, keturunan, apa semua ni kan. Benda-benda yang boleh kira tapi tak boleh kira, dia just ada itu je macam tak boleh nak buat ranking apa semua lah. Right. Bar chart display category data in graphic form. For example, kita ada X-axis category and then Y is frequency. Contoh kita ada defective, non-defective barang dekat kilang, kita ada yang rosak dengan tak rosak. So kita kategorikan dia, jadi kita dapatkan data dia, berapa bilangan dia. So ini adalah bar chart. Ada nampak bar. Apa tu pun nampak coklat bar. Coklat bar warna hijau. Okay. Pie. Bar chart. Pie pula kan, makanan je kan. Pie chart. Display a ratio of observation, a circle few sector. Dia ada berapa sector lah. So macam ni biasa. So kadang-kadang kita ada 5, dia ada 5 warna something like. Kan, ni pernah nampak kan? Alright. Data representation of qualitative data, tabular representation is usually in the form of frequency data. Kuantitatif ni mana kira? Maksudnya kita dapat data banyak sikit sebab kita kena kira. And then benda tu wujud frekuensi, maksudnya frekuensi keterapan yang paling tinggi kan. Frequency distribution, kita boleh tengok kat mana dia tinggi, kat mana dia rendah. And then the most popular graph is histogram, stem leaf plot, bar plots, line chart, frequency or GIF. Alright, so frequency distribution table ni paling senang, which is kita buatkan ke kelas dia. So for example, tak ada example kat sini. So apa yang perlu kita buat? Kita perlu ada kelas, and then kita perlu kelas ni kategori tadi lah. Kat mana benda tu? Okay. Nanti tadi nak mention berapa orang datang pukul 7, berapa orang datang pukul 7.30, berapa orang datang pukul 7.30, siapa datang 8 ataupun 8.30. So dia ada kelas dia ada. So dia carilah berapa orang datang ni pada waktu ni apa semua. And then dia ada kelas Y. So kita ada kelas Y lah tadi kan, jarak antara 7 suku, 7.30. So benda tu size kelas tu kena dia ada lah kat sini kan. Equal to difference between the lower limit and first two classes. No specific, benda tu kena ikut sama. 15. Kita ambil 15 minit. 15 minit maksudnya pukul 7, 7.15, 7.30, 7.45 dengan pukul 8. So kelas tu kena sama. Dia kata kat sini equal to the different. And no specific rule to determine the number of size class. Tak ada specific pun. Depends on kita. So tengok yang mana gitu lah. Right. Ni contoh dia.
Yang tu tadi ni. Okay. Ni dia panggil apa? Frequency distribution table. Ini paling famous lah. Untuk kualitatif. Boleh kira benda boleh kira. And then kita ada class mode, medium mode, number of class, berapa kelas. And range, kita ada range. Apa? Range ni apa range? Bahasa Melayu apa range? Selang kau. Saya tak ingat. Class wide. Beza dia lah. Okay, any convenient number that is equal to or less than the smallest value in the dataset can be used as a lower limit of the first class. Okay, dia boleh guna sebagai first class, sebagai lower limit lah, sebagai untuk kita start kat mana kita nak buat kelas tu. Okay, the order area below result from the taking a sample 20 telephone sale paper and find out how many sales that they made in the 2 period hours. Okay, kita data ni. What is the variable in this study? So berapa variable dia? Satu je lah kan? Satu je. Satu. How many sale? Dia nak sale. Ni adalah sale. And build frequency distribution table. So sekarang paling minimum ada 1, paling maksimum adalah 18. So kita nak buat kelas dia dulu lah. Kita nak buat kelas dia. So dia ambil range 17. And then number of class dia divide, dia pakai rules tadi. Ni log 1 plus 3.3 log n. Mudahkan dia. And then round up dapat 6. So dia buat 1, 3. So sebenarnya jadi 3 lah. 3. Satu selang tu jadi 3. So 3 sampai 18. So dapatlah frequency table. Dapat frequency table. Macam mana dapat frequency table ni? Okay, contoh kita ada satu. Dia ada satu lagi ni sepatutnya. Tak pernah nanti orang belajar sebab sebelum penyalaan ni, kita cari tally. Satu kat mana kat sini? Satu. Kalau you pergi library, you rasa tak dia orang kira berapa orang yang masuk? Dia buat macam mana? Dia kira. Dia dah buat kelas dah. Dia kira ni. Dia masuk, dia pun tanda 1. Lepas tu sampai 5 dia pun select ni. Macam apa? Sempangkan dia. Jadi satu longkok tu dah 5. Lepas tu tambah lagi 1 sampai 5 pop selang. Okay? So benda tu sebenarnya kita buat dulu. Kita buat contoh sini. Ingat tak yang ni? Satu, lepas tu selang je. Apa? Benda kan nama dia. Saya tak ingat. Tapi benda tu lah tally yang kita pakai tu dulu. Okay, barulah kita dapat frekuensi ni daripada sebab ni adalah roda kaitan. Berkabur. Tak kat mana? Okay. Ini pun berkabur. So first kena cari berapa variable kita. And then minimum and maximum cari dia punya kelas. Hint dia dah bagi tu number of class is 6. So kita boleh difference lah macam mana. So at the end kita dapat benda ni. Okay. Dah dapat ni cari frekuensi daripada data ni. Kena letak dulu satu-satu. Ni dia dah simplify. Dia ada satu lagi step sebelum frekuensi ni. Okay. Proses lah. Siapa tadi buat ni siap lah. Okay, and then kita ada histogram. Sebenarnya tu bar chart but not gap between the bar. So dia tak ada gap. Tadi bar chart tadi dia ada gap. Kategori satu perempuan, lelaki perempuan. Dia duanya. And then X and Y is adalah frequency. Class boundary adalah midpoint of upper limit and class and lower limit of the next class. Okay, ni histogram. Dia ada bar, dia tak ada ruang, tak ada tab kat sini. So this class, first class is 0.5. So dia ambil mid. Ni dia kata midpoint kan. Dia ambil midpoint. Class boundary adalah midpoint of upper limit of the class and the lower limit of the next class. So dia ambil midpoint. So midpoint sini adalah lower limit adalah 0.5, upper limit adalah 3.5. Lower limit dekat sini adalah 3.5 hingga 6.5. Soal lah. Okay. That's all. And distribution shape, kita ada bell shape distribution. Ni normal lah. So, kita ada satu single kat depan. And then kita ada uniform distribution. Apa maksud uniform? Baju uniform. Apa maksud uniform? Seragam. Betul. Flat, rectangular. Dia sama, lebih kurang lah. Maksudnya sekarang tak adalah benda tu sama tapi dia nampak macam lebih kurang sama. That's why kita boleh bagi dia sebagai uniform distribution. Yang ni J-shape. Dia J, reverse J. Dia bagi ya. Okay. Kalau yang ni dia panggil the peak of the distribution is the left, the taper off to the right, and the display is to be positively or right skew. Skew tu kita tengok dekat Google kan, skew betul dia skew. Dia macam layout sikit. When the data value are cluster to the right and taper off to the left, negative of left skew maksudnya reverse dia. Maksudnya ingat satu tu yang satu tadi reverse. Ini macam LCC ni, bimodal dia panggil. So dia panggil the same height maka dia panggil bimodal. And U-shape. U-shape ni benda yang maksudnya dia tak sama. Yang ni sama ni, keyword adalah ni the same height. Yang ni tak sama. Mungkin berbeza, so basically kita panggil dia sebagai U-shape. Okay, now based on example 1.5 for histogram and describe the distribution of the data. Okay, cuba buat sekarang. Okay, semua dah malas. Okay, let's go terus. Ini dah answer dia. Okay. Macam mana Instagram tadi? Macam nak buat Instagram? First, dapatkan frekuensi, buat frequency table. Buat frequency table tu. Buat frequency table, cari, buat data, buat kelas dia.
Lepas buat kelas dari medium, median of the lower class limit. Lower class limit dan upper class limit. Ini data yang dia duduk kat sini. So bila tengok data ni macam ni, so distribution of, dia kita punya conclusion, distribution of the data is skewed to the right, positively skewed. Okay, stem leaf plot. Kita ada stem and leaf plot versus place value. Stem the largest place value of the number and leaf is the smallest place value. Can also be used to describe the distribution of the data, usually for the larger data. So kita ada 0, 1, 2 ni paling besar. And dia kata stem is the largest place values. Okay. Ni the lower leaf adalah the smallest place value. Okay. So kita dapat data dia macam ni. So dia lukis macam ni. So the distribution of data skew to the right of short tail. Dia pakai tail, istilah tail. So kita nak construct stem and leaf plot. Mula-mula kita arrange the data and organize value into a suitable group. Okay. And then kita groupkan dia kalau boleh group. And then kita organize lah mana kecil-kecil, yang besar-besar. And create plot 10 or 100 depending on the given data, make a chart, a stem leaf and then one place for each of the value in the list. Okay. And then draw the curve. Once draw the curve, pasti kita punya property kita. Kenapa kita dapat data ni? So apa kita boleh buat adalah, kadang kita boleh buat apa? This will describe the distribution of data. So dia pakai stem and leaf plot. So first kita nak kena buat apa? Identify the category kan. The highest and smallest. So sekarang kita ada 0, 1, 18, 11 ni semua kita kategorikan adalah 1. Lepas tu 2, kategorikan adalah 2, 3 tak ada. 2 dia paling tinggi. Okay. So 0 dengan 2 lah. So 0, 2 tak kan. 2 and then 9, 4, 3. So dia pun ambil 3 dulu. 3, 4, 4, 5, 8, 9 yang terakhir. Okay, 16 kita ada 10. And then kita ada 13, 14, 15, susah. Dan kita ada 20 ada 21 dengan 23. Kita ada 21. Mana 21? Ini 23. Ini adalah 21. So kita bentuklah satu leaf. So distribution data skew to the right with a short tail. Okay. Ini pertama describe the distribution data. So kita buat macam ni. Balas satu-satu. Okay. Okay. Saya nak tanya soalan, okay? Paling cepat. Okay. Key ni apa maksud dia? Kena boleh jawab. Apa maksud key sekarang? Key dia, apa maksud dia? Bisa ada orang? Tak apalah. Saya jawab sendiri. Ini adalah key dia lah, key. Ni dapat je lah, maksud dia 18. Maksud dia 2 dengan 3, 23, 2 dengan 6, 26. 3 dengan 2, 32. 3 dengan 5, 35. 5 dengan 5, 55. Ini maksud dia. Ini 0. 0 dengan 2, 2. So 0 dengan 3, 3. 0 dengan 9, jadi 9. 2 dengan 1, 1. Macam tu je lah, dia punya maksud simple kan. Tak data kecil ni, kalau data besar, dia data besar apa lah. Okay, then another one is box plot. Also known as a box whisker plot, used to describe distribution of data value in the middle and at the post end of distribution. So which based on the 5 number summary data set, which minimum, first quartile, median, third quartile, maximum value. Different between quartile 3, quartile 1, which is 50%. So dia based on quartile. Jadi kita ada satu range data, kita bahagikan quartile. Quartile ni bahagi apa? Berapa bahagian quartile ni? Siapa boleh jawab? Quartile. First, kalau saya ada 10. Quartile 1 tu berapa? First quartile tu kat mana? 2.5 kot. 0.25. Bagi 4 lah. So quartile 1 adalah 0.1, 0.25. Quartile tu adalah median dia. Bukan median juga kan? Dia third quartile. Dia panggil median patutnya tak ada median. Tapi nanti kita tengok lagi. So and the third quartile, quartile 3. Tapi siapa jawab? Jadi siapa jawab? 2.5 tadi, siapa jawab tadi? Saya. Not Risha Quartile. Right. Nanti saya cari kat sini untuk bagi involve participate lah dalam saya punya kelas. So ada saya tuan-tuan seorang kan. So saya pun membantu dia nanti bila dekat final tu semua. Dia selalu respon. Ada reaksi balas tu. So cukup lah untuk saya kan. Untuk saya bagi sedikit extra lah. Kalau macam dia punya makan tu CP-CP kan. So tengok kalau you rajin untuk menyampuk semua tu, bagi idea yang bagus. So saya kira juga lah sebagai participate lah dalam saya punya kelas kan. Kata saya seorang-seorang kan. Boleh tak tau? Okay. And then
larger value range of reflect larger spread among the data value. Okay, can be formed vertically or horizontal. Okay. Ni kuartil pertama kita letak kat sini. Dia tak ada dalam box. Kat sini baru kita ada box. 25% ni baru ada box. Ni ada baru dari 25%. Dan the last kuartil dengan maksimum. Lepas tu yang luar daripada ni dia panggil outlier. Okay. So, macam mana tu? Okay, jom kita tengok. Okay, kalau kita tengok apa tadi ni? Histogram. Kan? Ni histogram kan? So dia adalah simetrik. Simetrik maka dia akan jadi macam ni. Dia punya box plot kita. Kalau skew left to the left, dia akan jadi macam ni. Skew to the right, dia akan jadi sengit ke sini. So dia bergantung kepada kuartil kita ni. Q1, Q2 and Q3 kita. Kat mana kita dapatkan benda tu? So benda tu memang kira dekat frequency table tu kita kena tambah extra column which is untuk kira kuartil 1, kuartil 2 and kuartil 3 lah. Okay. And then line chart. Line chart kita ada chart line ke line chart. Okay, variable and frequency sama je. Ini mudah je. So kat sini yang ni kita biasa tengok kan. Dia just letak line je in between this point, this data. And then for example kita ada 10, 7. Ni kita ada 260, tengok dia punya naik, ni table lepas tu dia turun. So ini ada kita panggil representation data based on the line chart. Dia ramai guna, ini biasa kita tengok. Frequency polygon. Frequency polygon ni pun macam banyak sikit kerja nak kena buat. So kita kena ada class boundary, class midpoint. And then frequency ni dia direct je ambil, kita boleh tambah. OGIF tu baru kita tambah every kumulatif lah. Every column tu akan jadi kumulatif. So ni akan jadi macam ni. Frequency polygon and then OGIF line graph, still line graph but cumulative frequency dia ada. Cumulative frequency kita ada 3 dan kita ada 6 tambah 3, 9 7 tambah 6, 16 and so on sampai 20 and 20 tu akan jadi yang the maximum. OGIF dia cumulative lah daripada yang asal. So biasa frequency OGIF ni misalnya ni dia salah. OGIF. Okay. Biasa yang ni kita nak kira kat mana kita kira? Biasa benda ni kat mana? Yang memerlukan yang memerlukan penambahan. Contoh biasa dekat stock market lah. Siapa yang ada portfolio, ada saham-saham, dia main, dia trade. And then dia nak tahu berapa kumulatif profit ataupun berapa kumulatif kerugian. Kan? Adakah dia rugi banyak macam mana? Kita kena base on kumulatif lah. Kan? Baru nampak dia punya prestasi saham tu. So situlah. So presentation of data ni dia based on apa yang orang tu nak dan macam mana kita represent data tu sebenarnya. Ya, pemilihan tu based on kita nak tu untuk apa, describe apa, untuk memudahkan kita yang mana yang macam kalau kita rasa yang ni tak boleh nak describe elok kita punya apa benda yang kita nak tu, kalau kita nak tengok keuntungan ataupun kita nak tengok cost, so tak boleh nak describe, so kita carilah beberapa representation data yang mana yang paling sesuai. Kita boleh pilih lah dari soalan kita lah. Okay, so sekarang ada soalan? Okay, so kita ada 20 minit lagi. 20 minit lagi? Dah tak? Dia nak masuk ni ke? Nak masuk next ke? Doktor nak teruskan apa boleh je. Saya buat pun lah. Dia nak teruskan tak? Dekat channel lah. Nak. Channel. Nak put tu. Full. Saya tanya. Saya nak untuk key tadi tu kan. Kita kena ambil yang atas ataupun yang mana-mana je. Tak faham lah. Yang mana? Untuk key tadi. Okay. Kita kena ambil yang atas sekali atau pilih yang mana-mana je. Yang mana ni? Sudah. Page 34. 34. Yang ni dia ada penyeraan dia? Yang steam tu. Yang steam lift tu. Steam lift, okay. Yang untuk key tu kan, kita ambil yang atas sekali ataupun ambil yang mana-mana je. Itulah mana-mana. Just hint lah untuk kita kan. Untuk orang lain baca hafal. Kena tulis ke madam? Tulis lah. Pokoknya ni adalah juta. Mana tahu kan. Sebab orang tu tak dengar data. Lepas tu kita tak tulis ni adalah rupanya juta ni 1.000. Dia tahu kadang-kadang ada data sebegitu. Mungkin ada 0 kat tengah ataupun kat hujung ke. Kita tak tahu. Mungkin dia ambil yang macam tu lah. Okay. Tapi jarang kan kita tengok data represent dalam bentuk ni kan. Betul madam. Sebab cara represent ni tak membantu membuat conclusion kita. Untuk kita buat conclusion nampak apa yang kita perlu buat tak nampak sangat. That's why data representation macam tak glamour sangat lah. Kita macam graph chart tu glamour kan. So kita nampak lah gitu. Banyak. Bila kita nampak graph tu kita boleh tahu dah kan. Bila kita nampak graph tu, graph ni jadi macam ni. View contoh lah. View live aku hari ni tinggi kita boleh nampak kan daripada
Kita boleh tahu, viral lah benda ni. Sebab apa? Sebab chat tu tiba-tiba naik macam mana. So, macam maksudnya ada something apa lah, something viral ataupun ada accident ke, benda-benda gitu. Okay, lancar daripada banyak lah sebenarnya. Okay, sambung next class kami kata. Alright, so saya pun rasa sambung next class je lah sebab benda ni macam so simple je kan. Okay, next class saya akan masuk ke video lah ni. So next week, saya akan masukkan untuk 2 slide lagi saya akan masukkan ke video. And then kita try buat tutorial lah next week. Kita try buat tutorial. Discuss yang mana kata lah. Apa lagi harap-harap siapa nanti update lah siapa yang beli buku tu dah dapat ke tak. Sebab nanti kita boleh senang. Ada benda saya ingat macam nak tengok buku lah, macam sebab awal sikit buku ni. Macam banyak sikit maklumat kan. So that's all for today.